Kita nak bercerita berkenaan dengan Malaysia Tech Olympic 2023 yang akan berlangsung tak lama lagi, dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan di sebelah saya iaitu Puan Ruziah Syafiee, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan juga ditemani oleh Encik Fuad Rahman, merupakan Pengarah Pusat Sains Negara. Assalamualaikum Encik Fuad. Okey, baik, dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, sedikit definisi berkenaan dengan Tech Olympic 2023. Puan. Okey. Ya. Sebenarnya Tech Olympic ini adalah pertandingan teknologi. Okey. Ya, kalau kita sukan, kita ada sukma. Ya. Tapi untuk yang dilaksanakan oleh MOSTI untuk tahun kedua, kita dah laksanakan mulai tahun lepas 2022, dan tahun ini adalah tahun kedua. Ia adalah pertandingan berkaitan dengan teknologi yang melibatkan IoT, Internet of Things, AI dan sebagainya. So pertandingan ni kita laksanakan melibatkan pelajar-pelajar berumur 7 tahun sehingga belia umur 30 tahun. Ya. Tahun lepas kita telah mencapai lebih kurang 1.2 juta sasaran kita, dan tahun ini kita setakat sebelum final ni pun kita telah mencecah 1.815 juta penyertaan. Dan program ni kita sebenarnya laksanakan di seluruh Malaysia. Sesuai dengan kita punya tema, iaitu luar biasa, inklusif dan global. So kenapa kita sebut begitu? Kerana dalam luar biasa tu kita sebenarnya nak meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar dalam bidang STI, Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan di samping itu kita juga ada inclusivity. Kita bukan sahaja mengambil pelajar-pelajar dalam bandar. Kita juga melibatkan pelajar-pelajar di luar bandar, yang mana inklusif itu ada melibatkan keterangkuman. Kita dalam peringkat akhir ni ada 5 buah sekolah daripada yang melibatkan pelajar-pelajar orang asli, orang asal. 2 daripada Sarawak, daripada SK Sungai Tangap dan SK Batu Niah. Yang 2 lagi daripada Perak, SK Pus Tenau dan SK Pus Bersih, manakala yang ketiga adalah SK Kampung Layau daripada Johor. So mereka ni sebenarnya telah daripada awal lagi berminat untuk menyertai pertandingan dalam Tech Olympics ni. So di peringkat global pula, di peringkat pelaksanaan yang telah kita laksanakan di peringkat sekolah, mulai daripada bulan Jun hingga kepada Ogos, dan kita ada peringkat zon, 6 zon melibatkan tengah, selatan, utara, Sabah, Sarawak dan juga timur. Yang itu kita juga bawa pemenang-pemenang pertandingan metaverse di peringkat sekolah, yang mana johannya adalah daripada SMK George 5 daripada Negeri Sembilan, dan juga MRSM Bentong yang telah kita hantar kepada pertandingan G-Star di Korea, Busan. Ya? Dan mereka sedang bertanding hari ini, 16-17. So hari ini adalah final dia. So kita berharaplah pegawai kita, sama-sama doakan pelajar kita akan memenangilah di peringkat antarabangsa tu. That's why kita sebut juga di situ global, peringkat keterangkuman tu. Bukan sekadar ialah pertandingan ini dijalankan di dalam negara saja, malah akan dibawa sehingga ke peringkat antarabangsa. Betul. Okey, dan kita nak fahamkan jugalah Encik Fuad berkenaan dengan terdapat 3 pertandingan yang akan diadakan. Jadi apakah antara pertandingan-pertandingannya? Ya Raja. Kalau kita tengok apa yang Puan Ruziah dah jelaskan tadi, di bawah Malaysia Tech Olympic sendiri ada 44 buah pertandingan yang berbeza dalam pelbagai sektor dalam bidang STEM. Untuk Pusat Sains Negara, kami menyokong inisiatif kementerian di bawah Malaysia Tech Olympic. Kita bawakan 3 signature pertandingan kita. Yang pertama adalah robot tempur bergu Malaysia. Yang kedua adalah National Tinkering Challenge ataupun NTC, dan yang ketiga adalah pertandingan inovasi jet kawalan jauh atau RC jet kebangsaan. Ketiga-tiga pertandingan ini adalah peringkat kebangsaan dan terbuka kepada semua penyertaan seluruh Malaysia. Wah, itu dia menarik ya, tiga-tiga ni. Jadi apa antara keistimewaan setiap pertandingan ini dan juga perbezaan? Sebelum tu mungkin saya kena sebutkan dulu, because pertandingan Tech Olympic ni akan diadakan peringkat akhir pada 19 dan 20 di PICC November Putrajaya ni, hujung minggu ni lah sebenarnya, minggu depan. So yang itu akan melibatkan 5,000 penyertaan yang bertanding dengan 1,400 pertandingan.
dan yang lain-lain tu kita jemput untuk datang untuk sama-sama meraihkan dan masuk adalah secara percuma. Wah, maksudnya ahli keluarga, rakan-rakan semua boleh. Memang kita galakkan supaya parents datang sekali supaya mereka boleh lihat bahawa sains itu mudah. Betul. Sains itu menarik. Kalau kita sebut di Musti itu sains itu seksi. Supaya orang lebih minat. Okey, itu dia menarik tu. Okey, dan antara yang lain perbezaannya daripada segi pertandingan-pertandingan itu, apa antara elemen-elemen yang diketengahkan dan juga perbezaannya? Ya Raja, yang pertama, yang paling penting adalah objektif ketiga penganjuran pertandingan ni. Sebenarnya Pusat Sains Negara di bawah Musti kita nak menyediakan platform dan ekosistem yang berterusan kepada pelajar-pelajar kita ni dan juga masyarakat secara umumnya untuk bertanding, berinovasi, mereka cipta dan memudayakan STI itu sendiri melalui elemen pertandingan. Sebab kami percaya melalui elemen pertandingan inilah budaya inovatif tu akan tercipta di kalangan pelajar. Betul. Itu objektif pertama. Dan yang kedua adalah untuk kita menyokong dasar sains teknologi inovasi negara DISTIN yang telah ditetapkan di bawah kementerian sendiri untuk memudayakan STI di seluruh Malaysia. Perbezaan antara ketiga-tiga pertandingan. Yang pertama, objektif pertandingan ini sendiri berbeza. Betul. Kumpulan sasar pun turut berbeza. Saya pergi kepada National Tinkering Challenge dahulu Raja. Untuk NTC, singkatannya NTC, kita memfokuskan kepada pelajar sekolah rendah untuk tahun 4 dan juga 6, pelajar sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan juga kita fokuskan juga kepada sekolah berkeperluan khas ataupun pelajar-pelajar OKU ni. Ada kategori untuk mereka juga. Jadi mereka kena berinovasi, menghasilkan, dia kalau yang paling penting elemen tinker itu sendiri. Tinker ni maksudnya apa sahaja elemen reka cipta boleh dibawakan di dalam pertandingan NTC ni. Dan fokus kami pada tahun ini adalah berdasarkan pada SDG hidupan laut dan juga daratan. Jadi kalau kita tengok penyertaan sehingga sekarang ni ada 248 sekolah telah menyertai dan daripada jumlah tersebut 30 pasukan kita telah pilih untuk beraksi pada 1920 ni di pentas final di Olimpik. Di PICC. Susah juga nak buat pemilihan je, saya kira. Memang susah. Memang ramai dan kami ada panel juri yang memang berkelayakanlah untuk memilih. Itu pertandingan NTC, National Tinkering Challenge. Kalau saya pergi kepada pertandingan kedua kita, pertandingan inovasi remote control jet ataupun RCjet, singkatannya RCjet kebangsaan. Pertandingan yang lebih memfokuskan kepada teknologi aerodynamic, aerospace dan juga wireless teknologi. Dan kumpulan sasar kami adalah sekolah menengah. Sebanyak 40 pasukan akan menyertai peringkat akhir ini nanti. Untuk RCjet kebangsaan, kita akan adakan di dua lokasi berbeza. Yang pertama di PICC itu sendiri dan kedua untuk penerbangan di lapangan, kita akan adakan dengan rakan kolaborasi kami meranti di Area 57. Jadi ada dua kawasan berbeza. Komuniti sekitar boleh melawat di PICC untuk melihat RCjet ni dan juga untuk melihat pertandingan penerbangan di Area 57. Boleh datang juga? Itu pun boleh datang. Memang terbuka pada semua. Dan saya sentuh pada pertandingan kita yang ketiga, signature pertandingan PSN ni adalah robot tempur bergu Malaysia. Dia kasus-kasus tempur bergu ni. Dia sebenarnya robot tempur ni kita dah mulakan dah lama dah daripada tahun 2013 lagi. Cuma sebelum ni robot tempur cuma bertanding satu robot dengan satu robot sahaja. Untuk tahun ni keunikannya adalah kita memperkenalkan robot tempur bergu supaya kerjasama antara institusi berbeza ataupun institusi yang sama ni dapat kita terapkan untuk dua robot bertempur dengan dua robot. Cuma yang ini kita fokus kepada golongan belia. Kalau Raja, kalau kita tengok tadi, target grup kita bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar di peringkat universiti ataupun belia ni. Jadi robot tempur Malaysia ni akan bertanding di PICC. Mereka akan buat gegak gempita di PICC nanti. Jadi rugi kalau siapa-siapa tak dapat datang di PICC. Dan lokasinya Puan di PICC pada jam berapa dan 2 hari difahami? Kita akan bermula seawal pukul 8 pagi untuk pendaftaran dan sehingga pukul 5 petang lah. Dan hari pertama tu lebih kepada pertandingan dan ada juga yang mana-mana pertandingan yang telah kita buat, kita akan berikan hadiah kepada mereka. Dan untuk hari kedua tu
lebih kepada perasmian program kita dan untuk kita memaklumkan keseluruhan lah pemenang mana yang telah pertandingan-pertandingan yang termasuk tadilah yang disebutkan oleh Cik Fuad, RTC, RCZ dan NTC dan semuanya lah. So kita sangat mengalu-alukan kehadiran semua, terutamanya yang berada di sekitar Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, untuk mengambil peluang ini, mempelajarilah sebanyak sedikit berkenaan dengan sains, teknologi dan inovasi. Sebab kita ada hands-on dan kita ada pameran-pameran, kita ada banyak booth yang akan terlibat, yang akan juga mengambil bahagian, yang mereka sendiri boleh merasai, bukan sahaja melihat pertandingan, tetapi mereka sendiri merasai lah, untuk sama-sama mencipta robot di situ. I mean small item yang akan boleh dibina untuk menjadi robot di situ. Wah, okey, menarik. Maksudnya bukanlah hanya sekadar untuk datang melihat pertandingan saja, tapi banyak aktiviti lain juga yang akan diadakan. Since di bawah Musti ni kita ada banyak agensi yang terlibat dengan sains. Contohnya macam tadi kita ada the bigger player is Pusat Sains Negara lah dan kemudian kita ada planetarium negara. Kita ada juga agensi-agensi lain yang juga menawarkan aktiviti. Contoh kita ada kimia, Jabatan Kimia di bawah kita. Kita ada agensi nuklear kita yang mana mereka boleh mempelajari lah pada waktu itu untuk mengetahui lebih banyak lagi berkenaan dengan sains. Wah, itu dia, menarik ya. Okey. Dan antara yang lain jugalah Puan, kalau kita lihat sekarang ni memang anak-anak kita ataupun generasi sekarang pun memang lebih suka ke arah sains, teknologi sebagainya kan. Jadi objektif utama untuk kita mengadakan pertandingan sebegini adalah sesuainya seiring dengan perkembangan semasa dan juga generasi akan datang. Sebenarnya ya Raja Sofi, apa yang kita dimaklumkan sekarang ni adalah kekurangan pelajar-pelajar yang mengambil bidang STEM lah kalau kita lihat kita punya dasar adalah untuk mencapai 40-60 lah 60 dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Walaupun kita baru saja mencapai sekitar 43%, tetapi sebenarnya anak-anak kita ni sangat berminat untuk mempelajari sains, especially yang berkaitan dengan kemahiran. Sebab tu kita lihat walaupun apa yang dibuat di bawah Taklimpik dan Pusat Sains Negara ini lebih berbentuk kepada informal science education, tetapi kita lihat dengan tempoh masa yang agak pendek kita dah dapat penyertaan sebanyak 1.8 juta seluruh. Maksudnya anak-anak kita ni memang sangat berminat sains. Sebab mereka tidak hanya melihat sains ni di dalam makmal, tapi mereka melihat sains ini penciptaan, inovasi sesuai dengan tema dalam Malaysia Madani. Kita ada daya cipta. Itu yang kita nak bangunkan sebenarnya di kalangan anak-anak kita. Dan kalau kita lihat dalam media sosial untuk ID unik saja kita ada 10 juta jangkauan yang melihat apa aktiviti yang dibuat di bawah Malaysia Taklimpik dan juga Minggu Sains Negara sebagai sebahagian daripada program yang dilaksanakan oleh Musti. Ya, kalau kita tengok maksudnya pendedahan itu ada, minat itu pun ada. Jadi insya-Allah makin ramai lagi generasi yang akan datang yang akan menyertai dalam bidang ini khususnya. Okey, sedikit kata-kata daripada Encik Fuad sendiri untuk mengajak orang ramai hadirkan diri untuk melihat sendiri pertandingan yang akan berlangsung tak lama lagi ni. Okay, baik Raja. Saya seperti juga dengan Puan Ruza amat mengalu-alukan mak ayah bawa anak-anak sendiri untuk datang ke PICC untuk kita melihat mengalami pertandingan kita adakan untuk Malaysia Taklimpik dan juga bersempena dengan Minggu Sains Negara yang kita adakan penutupan pada tarikh yang sama juga 19.20 di PICC. Ramai-ramailah kita serbu PICC dan selepas itu terus ke Pusat Sains Negara, Pusat Sains Negara di KL dan juga di Bukit di Alustar. Di Alustar. Ya, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Puan Ruziah Syafiee merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Musti dan juga Encik Fuad Rahman merupakan Pengarah Pusat Sains Negara. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih juga. Baik, itu dia. Jangan lupa hadirkan diri anda, bawa ahli keluarga anda untuk menonton sendiri, melihat sendiri pertandingan yang akan diadakan.